Okay, jadi untuk hari ni kita masuk chapter barulah iaitu Estimation and Confidence Interval. Okey, jadi untuk chapter ni, Estimation Confidence Interval ni dia ada pengiraan sedikit lah. Okey, jadi pengiraannya hanya melibatkan antara T value, T dan juga Z, Z value. Okey, jadi antara T dan Z value tu dari segi purpose dia sama sahajalah untuk kita dapatkan nilai value of T dan juga nilai of Z. Cumanya kita sebagai researcher ni kita kena tahu, kenal pasti. Okey, untuk situasi yang macam manakah yang sesuai untuk T dan untuk yang situasi macam manakah untuk yang Z. Sebab setiap T dan Z ni, Z value ni, dia ada kekuatan masing-masing lah, ada strength masing-masing. Okey, jadi next, okay, learning objective. Okay, yang first untuk define a point estimate. Okay, define a point estimate ni dia sebenarnya melibatkan dari segi populasi. Okay, population mean. Okay, population mean. Okay, population mean. Dan juga dia ada melibatkan dari segi standard error. Okay, standard error. Okey, jadi kalau ikut daripada yang previous chapter kita dah bincang dari segi apakah yang dimaksudkan dengan sampel. Okey, saya recap baliklah. Kalau sampel ni sebenarnya sebahagian daripada population. Kita nak buat kajian berkenaan tentang population, kita cuma ambil sampel sahaja untuk dijadikan bahan ujian, bahan kajian. Jadi setiap bahan kajian tu dia ada purpose, ada objektif kajian. Jadi objektif kajian ni bila kita nak mengadakan objektif kajian ni, kita nak buat uji kaji pada sampel ni, dia kena ada metod, kaedah. Okay, kaedah-kaedahnya kita boleh guna sama ada guna T value ataupun Z value. Kalau ikutkan daripada sebelum ni, kita cuma tahu dari segi sampling teknik. Okey, sampling teknik ada dua, probability sampling. Lepas tu ada non-probability sampling. Dan setiap probability dan non-probability sampling ni kalau ikutkan daripada syarat statistik, probability sampling tu lebih recommended berbanding non-probability sampling. Okay, contohnya dari segi efficiency lah, dari segi accurate. Sebab dia memerlukan sampel yang lebih besar, data yang lebih interval berbanding non-probability sampling. Dan kedua-dua ni sebenarnya bukanlah bermakna tak boleh. Bukanlah kedua-dua ni kita hanya gunakan untuk primary data sahaja tapi sebenarnya boleh digunakan untuk secondary data. Okey, cumanya kebanyakan researcher bila dia guna untuk yang melibatkan probability sampling, contohnya simple random, cluster, stratified, okay, dan sebagainya, itu selalunya kita akan guna questionnaire lah. Questionnaire tu selalunya salah satu daripada primary data. Dan kebanyakan researcher dia akan guna primary data ataupun menggunakan instrumen questionnaire untuk dapatkan data. Sebab ada sesetengah kajian ataupun data ni sangat sulit, confidential. Maksudnya tak semua company ataupun mana-mana jabatan boleh memberikan data kepada mana-mana responden, mana-mana pengkaji untuk dibuat kajian. Okay, sebab kebanyakan kalau data di Malaysia ni kebanyakannya rahsia lah. Kebanyakan rahsia. Sebab itulah sukar kalau di Malaysia ni dari segi culture ni kita nak buat research ni agak sukar lah kalau kita bandingkan dengan negara luar. Sebab kalau negara luar dia lebih dari segi open access data tu, maknanya semua pengkaji ni boleh ambil data daripada mana-mana government ataupun agensi untuk dibuat kajian. Tapi kalau di Malaysia ni kita perlu melalui beberapa prosedur lah. Jadi yang prosedur ni yang agak membantukan pengkaji tu nak buat kajian lebih detail. Okey, sebab itulah kebanyakan kalau kita sebagai responden ni selalu jawab questionnaire. Ada yang guna SurveyMonkey, ada yang guna Google Form dan sebagainya lah. Okey, jadi bila kita nak buat kajian ni, pada sampel ni, dia ada method. Okey, ada kaedah. Kaedahnya kita guna T dan Z. Kalau tak ada yang sampling tu, yang sampling teknik probability, lepas tu yang belajar daripada sampling distribution daripada YouTube yang saya bagi sebelum ni tu, itu baru dari segi pensampelan, baru segi sampling. Belum lagi macam mana kita nak derive output daripada sampel. Okey, jadi bila kita nak derive output daripada sampel tu, kita boleh guna melalui method estimation.
Okey, sebenarnya untuk estimation ni bukanlah untuk T dan Z sahaja. Tapi T dan Z ni sebagai asas kepada researcher. Sebab lepas ni, kita akan belajar dari segi method parametrik, lepas tu ada non-parametric method. Okey, yang parametric method contohnya regression analysis, t-test, Pearson correlation, one-way ANOVA. Okey, yang ni kita akan masuk dalam chapter next class lah. Memang yang ini yang kita akan belajar dan juga masuk untuk final exam nanti. Okey, yang ni adalah chapter-chapter yang kita belajar. Dan semua metod-metod ni dia bergantung kepada nilai T dan Z. Okey, nilai T dan Z tu ada sesetengah mengkaji. T dan Z tu dia panggil critical. Critical value. Okey, dia panggil critical value. Okey, ataupun T dan Z. Okey, untuk point estimate tu nanti kita tunjuklah. Nanti saya akan tunjuklah. Okey, next, define a level of confidence. Okay, level on confidence ni, kalau dalam statistik ni dia ada 3 jenis. Satu dipanggil 90%. 90% of level of confidence. Okay, ataupun confidence level. Satu lagi dipanggil 95%. Okay, 95% of confidence level. Dan last sekali 99% of confidence level. Okey, jadi untuk tiga ni ada tiga sahaja untuk definition bagi level of confidence. Okey, dan di antara yang ketiga-tiga ni yang paling dominant, yang paling famous lah, prominent, 95% lah. Okey, 95% of confidence level. Okey, apakah yang dimasukkan dengan confidence level ni? Confidence level ni maksudnya kita nak tahu sejauh manakah keyakinan keputusan yang kita dapat. Kalau semakin tinggi sesuatu keyakinan tu maknanya semakin baguslah. Maknanya kita dapat output tu mengatakan, ya, okey, ada impak. Tak ada impak ke, ada kesan ke, tak ada kesan ke, boleh dipengaruhi ke, ada perbezaan ke, ataupun ada hubungan ke. Inilah yang kita boleh jadikan sebagai kayu pengukur. Okay, yang kebanyakannya kalau bidang sosial memang dia macam kita lah. Kalau bidang sosial dalam bidang pemasaran ke, marketing ke, finance dan sebagainya memang kebanyakan akan guna 95% of confidence level. Tapi kalau bidang medical, bidang perubatan, dia melibatkan nyawa, lebih bidang-bidang yang berisiko ataupun engineering, dia akan kebanyakannya kita akan guna 99%. Okey, jadi sesuailah untuk bidang kritikal. Tapi kalau bidang sosial lebih kepada 95% lah. Tapi kalau bidang-bidang yang melibatkan keagamaan ke, ataupun art, humanities, ataupun culture, history dan sebagainya yang lebih sosial. Okay, kena ingatlah kita ni walaupun bidang bahagian di fakulti ni, kita sebenarnya bukanlah pure social science. Kita ni lebih kepada applied. Applied social science. Kalau yang pure social science tu macam dekat fakulti sana lah. Okay, fakulti sains gunaan tu. Yang tu lebih kepada pure social science. Kita ni lebih kepada applied. Kalau applied ni maksudnya, apa yang kita belajar teori tu kita boleh diaplikasikan di tempat kerja. Tapi kalau dekat pure social science ni, maknanya dari segi falsafah teori tu dia lebih power lah daripada kita in terms of the knowledge. Okay, tapi kalau kita ni lebih kepada application. Okey, jadi maknanya dari segi lubuk pekerjaan tu lebih sesuai lah. Sebabnya kalau kita tengok bidang HRM ke, bidang marketing ke, dia ada mana-mana organisasi. Okay, sebab semua organisasi dia ada HRM. Human resource ke, semua ada. Dekat Uniza pun ada. Untuk pengambilan staff ke, lepas tu dari segi pengurusan staff, yang tu semua dalam bidang HRM lah. Okey, kalau yang 90% ni bukanlah kata kita tak guna, kebanyakannya kita hanya guna untuk 95% of confidence level. Okey, jadi untuk definisi ni, macam mana kita nak menentukan sama ada bila kita jumpa soalan ataupun situasi ni, bila kita nak guna, bila kita nak tahu sama ada kita akan guna 90% ke, 95% ke ataupun 99%. Okey, jawapannya dia bergantung kepada nilai alfa. Okey, ini adalah nilai alfa. Alfa ni kita panggil level of significance. Okay, level of significance. Okay, yang ni mungkin bela-bela ni semua ni sebab benda lah istilah ni, tapi tak apalah. Okay, nanti kita tengok pada example lepas ni lah. Okay, jadi level of significance.
Kalau ada soalan dia kata assume alpha equal alpha equal 0.1. Kalau 0.1 menunjukkan kita akan guna nilai daripada ni lah 90%. 0.1 untuk alpha ni bersamaan dengan 90% of confidence level. Yang ni 0.1. Lepas tu kalau untuk 95% of confidence level bersamaan dengan 0.05 of level of significant. Kalau 99% of confidence level is equal to 0.01 of level of significant. Sebenarnya sama. Ada sesetengah soalan dia kata construct the 95% of confidence interval. Ada setengah soalan dia kata hanya gunanya alpha, assume alpha equal to 0.05. Tapi makna sebenarnya hasilnya samalah. Yang ni kita panggil level of confidence. Yang alpha ni kita panggil level of significant. Jadi untuk level of significant ni, dia ada pula nilai Z. Z value. Kalau kita ada bukunya statistical table yang red color ni, kita sepatutnya saya kena ajarlah macam mana kita nak dapatkan value daripada buku. Kita nak tengok, nak identify. Nanti saya akan tunjuklah, tak bawa kamera lah pula. Nanti saya akan tunjuklah macam mana buku kita nak baca value daripada table ni. Kalau nilai 0.1 untuk level of significance ni bersamaan dengan nilai, yang ni kalau boleh, kalau saya, nasihat saya lah lebih baik hafal. Sebabnya dalam soalan awak akan jumpa tiga value ni je sahaja. Kalau nak tengok buku ni takut lambat lah masa. Kalau alpha, kalau level of confidence 90%, alpha is 0.1, jadi Z adalah 1.65. 1.65. Kalau 95% of level confidence is equal to 0.05 of level of significance, bersamaan untuk Z 1.96. Dan last sekali, kalau 99% level confidence level is equal to 0.01 of level of significance, kalau Z kita letak nilai 2.58. Kalau boleh saya cadangkanlah awak ingat yang ni. Yang ni. Kena ingat tiga ni. Tiga perkara ni kena ingat. Ni. Tiga ni. Ni level of confidence, level of significance. Yang ni Z value. Nanti kita akan tengok macam mana bila kita nak guna yang nilai Z. Nanti ada example lah. Seterusnya learning outcome tu compute a confidence interval for the population. Yang ni kita tengok pada example lepas ni. Yang ni bila population standard deviation is known ataupun unknown. Kalau standard deviation tu is known, maksudnya kita akan guna Z. Kalau unknown, barulah kita guna T. Itu salah satu bagaimana kita nak membezakan sama ada kita nak buat calculation ni menggunakan Z ataupun T. Seterusnya, yang ni lah compute confidence interval. Yang learning outcome 5 ni tak masuk silibus DCI. Jadi kita akan masuk learning outcome yang first ni sampai yang keempat. Kalau slide ni sampai yang slide yang ke-32 sahaja masuk dalam silibus. Nanti saya share lah slide ni. Yang learning outcome 6, 7 ni tak masuk dalam DCI. Yang masuk ada yang sample size. Tak apalah, nanti lepas ni saya tunjuk. A point estimate a single value. Ini kita panggil parameter. Yang semua ni kita panggil parameter. Yang X bar ni ataupun mean, kalau kita convert ni dia panggil population mean. Ini adalah sample. Ni population standard error. Yang ni adalah population error. Yang ni yang ni pula adalah variance. Sample variance. Ini adalah population variance. Yang ni samalah. Yang ni probability. Yang ni kalau untuk bidang masuk dalam proportion tu termasuklah. Yang selalunya untuk silibus awak yang ni sahaja. Yang ni. Yang S bar ni ataupun mean, population mean. Yang S ni adalah sample standard error. Yang ni adalah population error. Yang ni pula adalah sample variance. Yang ni adalah population variance. Dia sebenarnya dari segi calculation dia sama sahaja. Cuma dari segi kalau kita ambil maklumat daripada sample lah dia. Kalau ambil maklumat daripada population lah hasilnya. Tapi dari segi formula dia samalah. Cuma beza S dengan sigma sahaja.
Okey. Okey, yang ini adalah confidence interval estimate. Okey, it's a range of value constructed from sample data. Okey, yang ini confidence interval lah. Yang saya kata dia ada 3 jenis. Ada 90%, 95% and 99%. Okey, yang ini memang termasuk dalam ni lah. Okey, kita tengok pada example. Lebih senang tengok example lah. Cerita macam ni masuk nak masuk. Okey. The width of confidence interval ni are determined by the size of the sample. Okay, satu lagi dari segi variability in the population. Usually kita guna sigma ataupun estimated by sample. Okay, the desired level of confidence. Okay, kalau dari segi distribution untuk confidence interval ni, dia sebenarnya sensitif dari segi sample size. Kalau sample size tu semakin besar, maksudnya result tu lebih accurate. Tapi kena ingat sample size ni, dia kalau semakin besar, kalau T, ni T. Ini adalah Z. Kalau T, dia hanya sesuai untuk sample size below than 30. 30 sample. Maknanya T ni hanya, method untuk T ni hanya untuk sample size kurang daripada 30. Okay, kurang daripada 30. Tapi kalau Z ni, dia lebih 30 sampel. Lebih. Okay, lebih 30 sampel. Okay, lebih. Okay, ni kurang tak? Mana ni? Okay, kurang daripada 30 sampel, kita guna T. Kalau lebih daripada Z, lebih daripada 30 sampel, kita akan guna Z. Okay, itu adalah salah satu bagaimana kita nak identify lah sama ada kita akan guna T ataupun kita guna Z formula. Okay, next. Jadi sebenarnya, kelebaran ni, width of confidence ni, dia bergantung kepada sampel. Bila semakin besar sampel ni, dia dari segi distribution dia, bell shape tu lebih lebar. Tapi kalau katakanlah ini adalah 100 sampel. Okay, 100 sampel. Jadi size of distribution tu akan jadi lebih lebar. Tapi kalau katakanlah size tu ada 20 sahaja. Okay, jadi bell shape dia tu akan jadi gini. Dia jadi gini. Maknanya dari segi kurang lebar. Okay, kalau kita compare with the 100 samples. Okay, dari segi distribution tu lebih lebar lah. Okay, jadi next, the variability in the population. Okay, jadi variability tu maksudnya melibatkan dari segi pemboleh ubah lah. Berdasarkan dari segi pemboleh ubah. Kalau kita ada buat kajian tentang, contohlah, tentang service quality di library. Okay, kalau service quality library, apakah faktor penentu? Okay, mana pun kita adalah berapa faktor. Kalau semakin banyak faktor ataupun semakin banyak variability, itulah yang boleh bagi impact pada distribution. Okay, sama juga dalam case ni. The desired level of confidence ni yang tadi. Yang alpha tadi ataupun ni level ni yang 90%, 90%, 95%. Okay, dan last sekali 99%. Okay, itu dari segi teori lah. Okay, terus next. Okay, ini adalah formula bagi population mean with standard deviation known. Okay, kalau yang known, standard deviation ni, yang known ni, automatic kita akan guna Z. Okay, Z. Okay, yang S bar ni adalah sample mean. Okay, plus minus Z. Okay, Z ni yang tak adalah. Kalau katakanlah kita dapat 95% of confidence level, maknanya nilai Z kita adalah 1.96. Boleh substitute terus daripada formula ni. Kalau katakanlah 90% of confidence interval, maknanya bila dalam formula ni, kita kena replace Z ni with, kalau 90% berapa? 1.65. Kalau 99%, kita akan guna 2.58. Okay, itulah tujuannya. Okay, ini adalah formula bagi confidence interval for the population mean. Okay, yang ini adalah population standard deviation ataupun population error. Okay, yang ini, yang square root n ni is the number of observation in the sample. Ataupun kita panggil sample size lah. Sample size. Makna bilangan sampel. Kalau ada 30 questionnaire yang awak edar tu, n tu adalah 30 lah. Kalau ada 100 questionnaire ataupun 100 data, yang n tu adalah 100. Okay, the standard error is affected by two value. Okay, by two value standard deviation. Okay, standard deviation. Dia sebenarnya untuk dapatkan nilai standard error ni, standard error tu dia bergantung kepada nilai standard deviation dan juga number of observation in the sample. Sebab dia formula dia macam ni lah. Ni.
formula ni. Okey, yang ni formula untuk standard error. Okey, dia dipengaruhi oleh standard deviation dan juga number of observation in the sample. Okey, itu maksud dia lah. Okey, yang ni samalah yang saya explain tadi. Also, 95% of the sample mean specified will lie within 1.96. Okey, yang 95% of confidence interval ni bersama dengan kalau nilai Z dia adalah 1.96. Okey, dia akan terus ni. Nampak dia akan terus substitute. Okey, kita tengok pada example ni. Okay, example, okay, the American Management Association wishes to have information on the mean income of middle managers in the retail industry. Okay, a random sample of 256 manager. Okay, yang ini adalah number of sample. Reverse a sample mean of 45,000. Okay, ini adalah sample mean. Dan standard deviation for this population is 2050. Okay, jadi what is the population mean? Okay, population mean kita mana population mean? Okay, ini ada dah. Okay, population mean. Oh, okay, population mean dia dah bagi tahu lah. Maknanya yang ni lah. $45,420. Okay, yang ni. Ini dah ada jawapan dah. Terus kepada jawapan lah. Okay, 45,420. Okay, ini adalah point estimate ataupun population mean. Okay, what is the population mean? Okay, next. Okay, kalau soalan yang seterusnya ialah what is the reasonable range of value for the population mean? Okay, reasonable range tu, maknanya kita akan guna formula yang melibatkan confidence interval lah. Sebab sekarang ni, dia minta awak untuk dapatkan value range. Okay, range value. Maksudnya bila range value menggunakan ada sample, lepas tu ada mean, lepas tu ada standard deviation, yang ni lah formula dia. Okay, yang ni. Okay, yang ni adalah sample mean. Okay, yang Z ni macam saya bagi tahu tadi ada Z, lepas tu alpha. Okay, ada, tapi dalam kes soalan ni, okay, kalau awak tengok daripada soalan ni, dia tak bagi tahu sama ada awak kena guna 95% ke, ataupun 90% ataupun 99%. Okay, kalau tak bagi tahu, maknanya awak boleh terus guna kepada 95%. Okay, 95% of confidence level. Okay, kalau dalam kes ni tak bagi tahu lah. Okay, jadi bila dia tak bagi tahu boleh terus automatic tu maknanya kita guna 95% sebab ada setengah soalan dia bagi tahu. Ada setengah tu dia letak titik assume assume alpha. Alpha equal to 0.05. Okey, ada. Kalau 0.05 kita pun kena convert balik kalau Z tu bersamaan dengan 1.96. Okey, ada juga macam ni. Okay, sebab itulah saya kata kalau boleh kita kena ingatlah yang level of significant, confidence level dan juga nilai Z ni. Okay, 3 approach ni sahaja. Okay, jadi dalam kes ni, okay, ni soalan dia. Okay, what is a reasonable range of value for the population mean? Okay, suppose the association decide to use 95% level of confidence. Okay, kalau ikutkan daripada soalan asal ni tak ada. Tapi dia suppose lah, maknanya dia nak guna 95%. Okay, jadinya S bar ni adalah population mean. Okay, kita dah tahulah. Yang ni, $45,420. Okay, plus minus yang Z. Okay, kalau yang macam saya berkata, kalau Z 95% is equal kalau alpha 0.05. Kalau kita convert kepada Z akan jadi kalau akan jadi 1.96. Okay, jadi bila dalam kes ni boleh tengoklah $45,420 plus minus 1.96. Okay, jadi yang standard deviation 2050 lah. Okay, ni standard deviation 2050. Okay, 2050. Okay, lepas tu bahagi dengan square root n. Okay, square root n tu adalah number of sample lah, 256. Jadi kita akan dapat dua jawapan lah sebab dia ada plus minus ni. Okay, maknanya satu lagi confidence limit dia antara 45,169, satu lagi 45,671. Okey, jadi kalau nak tahu margin of error tu adalah perbezaan antara dua value ni lah. Dua range ni. Yang tu kita akan dapat nilai 251 plus minus. Okey, boleh? Mana tu tujuannya kita kena ingat yang apa, ada soalan dia tak perasan ya. Kalau dia tak bagi nak guna selain dari 95% boleh je ke sir? Boleh, tak ada masalah. Tapi awak tulislah alpha tu berapa. Ha?
kena tulis. Tak kisah nak guna 90% ke, nak guna 99% pun boleh. Cuma yang saya cadang tadi sebab kebanyakan guna 95% lah. Tapi kalau guna 99 pun tak apa. Okay, boleh. Tak ada masalah. Okay, next. Oi. Okay, yang ni dah tahulah. Yang ni tujuan Z tadi tu untuk kita solve the problem lah. Okay, next. Okay, yang ni baca ayat ni lah. Okay, comparing the Z and T distribution when N is small. Okay, kalau T macam ni lah. Dia bergantung kepada ni. Okay. Okay. Ni okay, tengok example daripada ni. Okay, a tire manufacturer wishes to investigate the trade life of its. Okay, a sample of 10. Okay, kalau 10 maksudnya kurang daripada 30 sampel. Kalau kurang daripada 30 sampel, kita akan guna T. Okay, kalau lebih daripada 30 sampel, baru kita guna Z. Tapi dari segi formula ni hampir sama daripada yang Z. Sebab kalau yang Z dia guna S bar kan. Okay, S bar plus minus okay, Z. Lepas tu ada sigma bahagi dengan square root N. Kan, yang ni adalah untuk Z. Kalau T pun hampir sama. Okay, dalam T pun hampir sama dengan Z. Okay, kita tengok. Kalau sekarang kes ni dia guna 10. Okay, jadi sebagai tahu 50,000 miles reveal a sample mean of 0.32 inch. Okay, ada standard deviation lah. Okay, 95%. Okay, tengok sini. Okay. Okay, jadi dalam table ni, dalam untuk T ni dia ada table lah macam ni. Okay, ni table dia. Okay, Z pun sama juga. Cuma yang tak ada tu kebanyakan kita guna Z lah. Selalunya sampel lebih daripada 30. Okay, sebab tu saya suruh ingat. Kalau yang T ni kita boleh baca lah daripada table. Okay, kalau yang S bar ni, ni table daripada Red Book. Okay, S bar 0.32. Okay, dia bagi tahu sini lah. Okay, sample mean 0.32. Okay, kita pun substitute. Okay, T 0.05 bahagi dengan, okay, yang ni adalah alpha ni adalah nilai. Kalau kita guna 95%, 95% of confidence interval bersama dengan alpha 0.05. Okay, sebab tu saya suruh ingat. Kalau jadi alpha 0.05 divide by 2, yang N tu adalah number of sample. Kita guna sample kita ada 10. Okay, 10 minus 1. Okay, jadi S ni adalah standard deviation. Okay, standard deviation 0.09. 0.09 bahagi dengan square root N. Okay, yang ni kita boleh substitute. Okay, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak baca table dekat T. Okay, T tu adalah 0.05 bahagi dengan 2, kita dapat nilai 0.025. Okay, kita tengok sini, level of significance. Okay, jadi bahagi dengan 2, kita dapat 0.025. Mana dekat ni lah, pada range ni. Okay, 95% ni. Okay, 95%, lepas tu 0.025. Okay, lepas tu tengok pada sampel yang ke-9. Okay, sampel yang ke-9 tu adalah degree of freedom. Degree of freedom tu bersama dengan N lah, N. N minus 1. Okay, bukan N sahaja, N minus 1. Degree of freedom ni, DF ni adalah degree of freedom. Ataupun kita panggil N minus 1. Okay, kalau N minus 1 kita dapat 9. Maksudnya dekat 9, ke sinilah 9. Lepas tu tengok pada 95%. Okay, jadi pada sini nilai dia pada fall pada 2.262. Okay, jadi aku bolehlah replace 2.262. Okay, jadi aku boleh solve. Okay, jadi jawapan akhir dia macam ni lah. Untuk Z pun sama. Okay, tapi kalau Z kita boleh terus, macam saya tu suruh hafal lah. Tapi sebenarnya tengok table pun boleh. Okay, tapi kalau nak cepatkan proses, baik hafal je. Yang Z, okay. Yang T pun boleh hafal kalau nak. Tapi saya takut banyak sangat nak kena ingat kan. Okay. Boleh. Okay, next. Baik. Okay, next. Jadi. Okay, the manager of the near wants to estimate the main amount spent per shopping visit by customer. A sample of 20 customers. Okay, sekarang ni ada 20 customer. Nak guna Z ke nak guna T ni? Kalau kurang 30, kita guna T. Okay, T. Tengok pada ni. Okay, dia akan guna T. Okay, ni pun samalah proses dia. Okay, cuba dalam kes ni.
Kita kena dapatkan sendirilah nilai min. Kena buat min lah. Yang awak belajar tu dapat total-total semua sekali, kena dapatkan min. Lepas tu dapat pula cari pula untuk nilai sampel. Tapi dalam kes ni dia guna using Minitab lah. Okay, nanti saya akan tunjuklah macam mana kita nak guna SPSS, using SPSS. Okay, nanti untuk next class akan datang lah sambil kita belajar untuk next chapter yang apa yang method-method ni. Okay, yang ni samalah dalam kes ni. Okay, yang ni guna Minitab. Okay, yang ni okay. Kalau sample greater than 30, kita guna Z. Kalau less than 30, kita guna T. Tapi kalau ada juga soalan tu dia bagi tahu nilai standard error, maksudnya kita guna Z. Kalau tak bagi tahu, kita guna T sebab unknown. Okay, kalau non-standard deviation, kita guna Z. Kalau unknown standard deviation pun, kita guna T. Mana ada dua choice lah. Ada dua option saja, sama ada kita nak tentukan Z ataupun T. Okay. Okay, kalau Z, dua-dua tu perlukan data normal lah sebenarnya. Cuma dari segi sampel population standard tu known ke tak known. Kalau known, kita guna Z. Tak known, mau kita guna T. Okay, tak known ni maksudnya kalau soalan tu dia bagi tahu nilai error, maksudnya kita guna Z lah. Kalau tak bagi tahu, kita guna T. Itu je sebenarnya maksud dia. Okay, yang ni contoh lah to develop. Ini tak masuk ni. Yang ni tak masuk syllabus. Mana ni? Okey, sampai sini je. Sampai sini. Okey, tak masuk. Yang ni tak masuk syllabus. Okey, yang satu lagi lah maknanya. Satu lagi yang saya nak tunjuk. Yang proportion memang tak masuk lah. Okey, mana saya tunjuk yang sample size. Okey, ini last kali untuk yang ni. Sample size. Estimate sample size using formula ni. Okey, yang ni untuk kita dapatkan sampel. Kalau katakanlah population kita 1000. Berapa sampel yang sesuai untuk estimate bagi population 1000? Okey, jadi dalam kes ni, N ni is the size of the sample. Z ni adalah standard normal value. Yang tadilah sama ada kita nak guna 1.96 ke, 1.65 ke, ataupun 2.58. Yang tadi tu, okey, boleh replace yang ni. Yang ni adalah standard deviation. Yang tu memang kita kena carilah ataupun ada dalam soalan. Okey, yang E tu adalah maximum allowable error. Okay, yang ni pun ada dalam soalan lah. Okey, kita tengok pada example. Okay. Okay, the error in estimating the mean is to be less than 100. Okay, with a 95%. Okay, kalau 95% maksudnya automatically nya adalah Z dia 1.96. Okay, jadi kalau standard deviation dia bagi tahu is 1000. Okay, 1000 divide by, dia kata error in estimating the mean, maksudnya 100. Okey, jadi kita pun solve dapatlah last kali 384.16. Maknanya kalau kita convert tu jadi 385 lah. Okey, sebab dah lebih desimal lah. Maknanya 380 responden. Maksudnya itu adalah cara bagaimana kita nak estimate the sample lah sebenarnya. Okey, boleh? Clear lah? Okey, yang ni pun example yang seterusnya pun dia bagi tahu lah yang ni. Estimate the mean monthly electricity charge. Okay, yang ni 99%. Kalau 99, 2.58. Okay, kalau standard deviation dia bagi 200. Bahagia dengan 5. Okay, yang ni benda ni lah mean monthly electricity charge. Okay ni, yang ni pun boleh untuk kita dapatkan sampel. Senang saja ni. Okay, yang ni tak ada, tak masuk syllabus. Okay, jadi kita pun dah selesai. Habislah untuk chapter 2. Habis untuk chapter 2. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada ke?